cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli, pastinya menerusi program Klinik Cukai yang mana jom klik hasil, program yang tidak asing lagi bagi pembayar cukai sedia ada apabila setiap tahun ya bermula 1 Mac kita akan mula melaporkan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya menerusi e-filing. Juga dikenali sebagai program memfail borang nyata bagi tahun 2022 adalah khusus bagi individu yang berpendapatan penggajian maupun yang menjalankan perniagaan untuk melapor pendapatan yang diperoleh dalam tahun 2020 dan membayar cukai pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Jadi bagi membantu orang ramai, terutamanya pembayar cukai dalam memberi khidmat nasihat percukaian, setiap tahun juga Hasil akan melaksanakan program Klinik Cukai di Bernama Radio. Dan bagi tahun ini, tahun 2022, program Klinik Cukai akan dimulakan dengan topik Jom Klik Hasil 2022, di mana Hasil ingin mengajak pembayar cukai untuk melapor pendapatan dan membayar cukai mereka menggunakan perkhidmatan dalam talian MyTax. Jadi bersama-sama dengan kita waktu ini menerusi talian, kami bawakan kepada anda Encik Muhammad Firdaus Jamaluddin yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam Hasil Cawangan Bangi menerusi talian telefon. Hello, Assalamualaikum. Salam, ya Puan. Ya, Cik Firdaus, terima kasih bersama-sama dengan kami untuk program Klinik Cukai di Bernama Radio. Dan hari ini ya, kita nak tahu terlebih dahulu tentang Jom Klik Hasil 2022 sebagai mukadimah Klinik Cukai pagi ini. Silakan Cik Firdaus. Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada DJ Raifah dan Bernama Radio kerana sudi menjemput Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi berkongsi tentang topik kita pada pagi ini, iaitu Jom Klik Hasil 2022. Okey, Jom Klik Hasil 2022 ni ialah sebuah program yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia sendiri, juga dikenali sebagai program memfail borang nyata bagi tahun 2022. Program ini telah bermula pada 1 Mac yang lalu, di mana pembayar cukai individu boleh melaporkan pendapatan mereka yang diterima pada tahun 2021, sama ada pendapatan tersebut datangnya daripada punca penggajian ataupun perniagaan. Menerusi Jom Klik Hasil 2022 ini, pembayar cukai boleh melaksanakan tanggungjawab mereka dengan mudah, iaitu menerusi perkhidmatan percukaian secara dalam talian. Hasil ingin menggalakkan pembayar cukai untuk menggunakan perkhidmatan elektronik Easy Hasil di bawah MyTax yang mudah, cepat dan selamat. Okey, Cik Firdaus, saya sebagai antara yang terawal lah nak juga claim disclaimer kan. Saya rasa macam memang semakin mudah sebenarnya menggunakan MyTax ni. Dia lagi senang daripada sebelum-sebelum ini. Dan semuanya berjalan dengan laju. Dia tak ada masalah macam ada masalah sistem ke? Tak ada. Semuanya berjalan dengan laju lah. Tapi mungkin sebab kita buat awal-awal dan awal pagi. Tetapi antara lain juga ya, apa objektif program Jom Klik Hasil 2022 ini? Okey, objektif yang pertama ialah untuk menggalakkan pembayar cukai memfail borang nyata secara elektronik serta memastikan borang nyata yang diisi betul dan tepat. Yang keduanya, menggalakkan bayaran cukai dilaksanakan juga secara elektronik untuk menjimatkan masa dan kos, dan menggalakkan juga pembayar cukai menggunakan e-perkhidmatan yang disediakan oleh Hasil. Okay, antara e-perkhidmatan yang disediakan melalui aplikasi MyTax, iaitu e-filing, e-daftar, BYR Hasil iaitu bayar hasil,
dan banyak lagi yang boleh dicapai oleh semua pembayar cukai secara single sign on, iaitu melalui MyTax itulah. Dan yang terakhir sekali, memberikan khidmat nasihat berkenaan hal-hal percukaian kepada pembayar cukai melalui pembukaan kaunter perkhidmatan di luar premis hasil dan aktiviti pendidikan cukai. Okey, Mai, dan kalau kita sebut tentang lembaga hasil ni, kita tahu juga dia ada masa-masanya. Kadang-kadang kalau yang terlebih masa ada penalti dan sebagainya. Jadi untuk Jom Klik Hasil 2022 ini, bagaimana dengan tempoh masanya tu, Cik Firdaus? Okey, bagi tempoh dia mengikut penghantaran borang nyata, dia ada tempoh yang berlainan lah, mengikut jenis borang nyata yang kita hantar lah. Iaitu sekarang ni borang E dan borang nyata individu selain individu yang tidak menjalankan perniagaan, iaitu tempohnya pada 1 Mac sehingga 30 April. Dan borang nyata individu dan selain individu yang menjalankan perniagaan, iaitu kita akan buka pada 1 Jun sehingga 30 Jun 2022. Pembayar cukai juga boleh merujuk kepada program memfail borang nyata bagi tahun 2022 di poster rasmi hasil, iaitu www.hasil.gov.my untuk mendapatkan maklumat berkenaan tempoh Jom Klik Hasil 2022 ini. Okey, dalam tempoh program Jom Klik Hasil ini, ia akan menjadi platform bagi aktiviti perkhidmatan percukaian kepada pelanggan, khususnya melalui aktiviti pendidikan cukai, pembukaan kaunter perkhidmatan di luar premis hasil sama ada untuk penganjuran pameran ataupun expo atau lain-lain. Okey, baik. Dan program Jom Klik Hasil ini sebenarnya khusus untuk individu yang telah layak membayar cukai. Betul. Jadi sekarang ni kita nak tahu, kita layak ke tidak membayar cukai. Gaji harian jual nasi lemak dengan Cik Jenab RM30. Habis buat dropship sikit ada dalam RM12 sehari. Macam mana ni Cik Firdaus? Okey, bagi individu yang mempunyai pendapatan penggajian tahunan yang melebihi RM34,000, iaitu selepas potongan KWSP, mereka telah layak untuk dikenakan cukai dan perlu mendaftar fail cukai pendapatan dengan hasil. Pendapatan bagi individu yang layak dicukai bukan sahaja dikira daripada pendapatan yang diterima daripada sumber perniagaan yang dicakap tadi, jual nasi lemak tadi kan, ataupun profession ataupun penggajian sahaja. Pendapatan lain termasuk dividen, faedah, diskaun, sewa rumah, sewa rumah ke sewa apa kan, royalty, premium, pencen pun sama, annuity dan lain-lain juga dikenakan cukai. Tapi walau bagaimanapun, jumlah pendapatan yang dicukai ini tertakluk kepada jumlah perbelanjaan yang layak dituntut sebagai pelepasan cukai. Okey. Baik, orang suka nak dengar pelepasan ni. Jadi saya kira perlu diberikan tumpuan yang lebih berkaitan dengan untuk pelepasan ini. Dan untuk anda yang sedang juga menyaksikan kami secara live di laman Facebook, sekiranya anda ada soalan, anda boleh tinggalkan soalan anda di sana. Cuma sebelum tu Cik Firdaus, ada yang kata dia sajalah cuba nak tengok dulu buka pakai handphone. Agak sukar katanya. Ke memang kena pakai PC? Mungkin disebabkan oleh pop-up yang sepatutnya kita kena tutup pop-up lah. Itu adalah selalunya lah kesukaran yang pakai yang pakai handphone lah. Pop-up tu yang tu itu memang anda kena buang dulu yang tak nak pop-up tu. Izinkan pop-up tu muncul untuk mengisi e-filing. Baik, kita nak melihat kepada perbelanjaan. Ini orang suka beri tumpuan. Untuk jumlah pendapatan bercukai ini tertakluk kepada pembelanjaan yang layak dituntut sebagai pelepasan cukai. Jadi, bolehkah beri beberapa contoh pelepasan cukai yang dibenarkan sebagai tuntutan bagi tahun taksiran 2021? Okey. Sebenarnya banyak perbelanjaan yang kita boleh diambil kira sebagai pelepasan cukai yang mana ianya akan mengurangkan jumlah pendapatan bercukai anda. Masih ada lagi individu yang risau untuk lapor pendapatan mereka kepada hasil kerana khawatir perlu bayar cukai pendapatan yang kononnya dalam jumlah yang banyak. Tapi tahukah anda bahawa sekiranya anda berbelanja ke atas keperluan yang munasabah
pada tahun 2021 ianya boleh membantu mengurangkan jumlah cukai kena dibayar anda apabila membuat e-filing pada tahun ini. Malahan, ada yang bernasib baik yang langsung tidak dikenakan cukai setelah mengambil kira pelepasan cukai yang layak dituntut tersebut. Okay, hari ini saya akan berkongsikan beberapa pelepasan yang baru lah ya. Pelepasan yang terbaru, tapi untuk yang tahun 2020, tahun 2021 tak ada. Okey, yang pertamanya adalah pelepasan gaya hidup. Gaya hidup tambahan sebanyak 2,500, sebelum ni 2,500 sahaja. Dan tetapi untuk tahun ni tambahan 2,500 dan tambahan lagi 500 untuk berkaitan aktiviti sukan. Okey, yang keduanya adalah pelepasan perbelanjaan melancong dalam negara iaitu sebanyak RM1,000. Yang ni penginapannya ataupun premis yang berdaftar lah. Dan bayarannya masuk ke pusat tarikan pelancongan. Dan yang ketiga iaitu rawatan perubatan keperluan khas dan penjagaan ibu bapa yang itu sebelum ni sebanyak RM6,000 dan dinaikkan sebanyak RM8,000. Okay. Dan kat sini termasuk rawatan ada lagi ni rawatan perubatan penuh iaitu sebelum ni terhad pada RM500 sahaja dan sekarang terhad pada RM1,000 lah. Dan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius daripada RM6,000 ke RM8,000. Itulah dia pelepasan tambahan untuk tahun 2021 ni lah. Ada lagi kan pelepasan yang kalau kita buat swab test RM1,000? Okey, yang itu pun sama juga. Boleh juga. Yang itu kita boleh tengok swab test tu betul. Memang ada. Okay. Yang itu kalau tengok situ perbelanjaan suntikan vaksin bagi diri sendiri, pasangan ataupun anak. Iaitu terhad kepada RM1,000. Lepas tu dia ada dua kan Cik Firdaus yang saya isi sepanjang saya melihat semalam. Semalam kaji dulu dah apa yang ada apa yang tak ada ni. Okey. Satu itulah yang kalau kita buat swab test, maksudnya pembelian kit ujian kediri dan sebagainya. Dia ada satu lagi yang untuk pemvaksinan tu. Untuk pemvaksinan. Okey, betul. Ujian penggantanan tu itu pun terhad kepada RM1,000. Okey, tapi kalau untuk pemvaksinan tu, suntikan vaksin untuk diri sendiri dan anak-anak tu, maksudnya vaksin-vaksin lain selain dari COVID-19 betul Macam pneumococcal, influenza semua tu Influenza, rotavirus sebelum ni tak ada kan. Tapi yang ini adalah orang cakap untuk yang tambahannya pneumococcal kan. Rotavirus ni memang tahun ni memang adalah tapi terhad kepada RM1,000. Hebatlah. Okey, ini mengagumkan lah. Walau bagaimanapun yang mana belum lagi cuba untuk isi kan, nak tengok mana dapat pelepasan ke tak dapat pelepasan. Kadang-kadang ada orang dia buat pilihan untuk tak nak buat apa-apa tau Cik Firdaus. Dia kata biar je lah. Sebenarnya kalau dia merugikan lah. Merugikan. Kita dapat bayaran balik guys. Okey. Kita nak bacakan soalan dari pendengar kita di Facebook. Katanya pelepasan untuk penyakit serius. Boleh ke Tuan jelaskan sedikit penyakit serius tu kategori macam mana ya? Okey, untuk penyakit serius tu sebenarnya kami ada 19 penyakit yang bukan serius, sukar diobati saya rasa tu. Penyakit sukar diobati. Bagi penyakit serius dan penyakit sukar diobati lah. Kami ada 19 jenis. Dan tuan yang bertanya tu boleh pergi ke portal hasil.gov.my lah untuk tengok jenis-jenis perbelanjaan rawatan perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius ni. Baik, dan satu lagi Cik Firdaus yang menarik juga dan perlu kita berikan sedikit tumpuan ialah bila kita isi borang tu, mula-mula kan dia ada macam soalan yang kita punya bilangan penggajian tu. Pasti orang suka keliru, dia ada 1, 2, 3 tu kan. Yang tu macam mana Cik Firdaus, tolong berikan sedikit pencerahan. Untuk bilangan penggajian tu sebenarnya apabila macam contoh macam saya bekerja di Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, maknanya bilangan penggajian saya untuk tahun 2021 tersebut satu sahajalah. Okey, dan yang keduanya contoh yang keduanya apabila dia bekerja dia ada dua kerja. Maknanya satu bekerja di company A
Dan yang keduanya tiba-tiba dia pergi ke company B. Maknanya ada 2 penggajian lah. Maknanya dalam setahun 2021 tu ada 2 penggajian. Maknanya ada 2 EA form lah. Apabila ada 2 EA form, kita letak situ bilangan penggajian ada 2 dan kena tambahlah EA form 22 tu. Tentu. Okey, jadi dia tengoklah kita kerja macam mana. Dan kadang-kadang dalam setahun, mungkin tahun lepas anda bertukar kerja kan. 6 bulan pertama di syarikat A, 6 bulan kedua di syarikat B. Jadi kat situ lah. 1 untuk 1, 2 untuk 2, 3 untuk 3. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Oh wow, macam pembantu Cik Firdaus pula rasanya. Okey. Baik, dan kita nak tengok juga antara lagi kita nak lihat bila kita sebut tentang pelancongan tadi ada RM1,000 untuk pelancongan domestik. Menarik sebenarnya tentang perkara itu. Adakah yang tanya kalau saya duduk inap desa macam mana? Airbnb ke? Macam tu. Airbnb tu ikut jugalah. Dia kena tengok yang penginapan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Jadi kalau kita nak tengok berdaftar tu nak tengok dekat mana? Cik Firdaus? Dekat website Kementerian Pelancongan lah. Okey. Tengok kat sana, jangan main-main isi-isi je. Nanti kalau anda kena audit menangis. Dia akan menangis. Okey. Baik, dan antara lain juga kita melihat kepada pihak lembaga hasil menggalakkan pembayaran cukai menggunakan perkhidmatan MyTax. Macam mana nak guna MyTax ini? Okey, untuk menghantar barang nyata ini anda perlu mempunyai nombor cukai pendapatan lah. First sekali memang ada lah. Ini anda boleh mendaftar nombor cukai tersebut secara online menggunakan MyTax, iaitu di mytax.hasil.gov.my. Untuk mendaftar nombor cukai secara online tu boleh melalui MyTax tadi, kita cakap mytax.hasil.gov.my. And then pergi ke perkhidmatan Easy Hasil, and then tekan e-daftar dan daftar individu ataupun daftar apa-apalah, syarikat atau pembajikan, dan isi borang dan terus hantarlah. Apabila anda menerima nombor cukai pendapatan, anda perlu mempunyai nombor PIN. Okey, yang itu untuk first time lah. Okey, untuk langkah-langkah untuk mendapatkan nombor PIN pula secara online pun sama juga. Boleh melayari MyTax ni juga. Pergi ke layar MyTax, and then pergi ke hubungi kami. Okay, and then pergi ke permohonan nombor PIN e-filing, memang ada, tekan nombor PIN e-filing. Okey, sediakan dokumen yang diperlukan, iaitu kalau first time nombor PIN adalah borang CP55D yang ada kami lampirkan di situ, dan salinan kad pengenalan lah, dan seterusnya isi borang permohonan online dan muat naik dokumen yang ditetapkan tadi macam saya cakap tadi lah. Borang CP55D dan salinan kad pengenalan dan hantar. Anda akan menerima 16 nombor digit menerusi email yang didaftarkan yang sebentar tadi di-daftar tadi dalam tempoh 3 hari bekerja, ataupun terus kalau boleh datang ke kaunter cawangan pun boleh juga, kami akan bagi secara on the spot lah. Dan untuk langkah-langkah menggunakan e-filing pun sama juga di MyTax juga. Pergi ke perkhidmatan Easy Hasil and then tekan e-filing. And then macam biasa ini adalah untuk penggunaan e-filing yang first time lah. Maknanya pergi ke login kali pertama dan masukkan nombor PIN yang dapat tadi dan hantar, dan kita buat balik, kita bina balik kita punya kata laluan dan kita boleh masuk ke e-filing lah, dan kita boleh menghantar borang nyata kita melalui e-filing tersebut. Okay. Dan kalau tengok dekat sini kita perlu memilih tahun taksiran dan jenis borang yang betul. Iaitu di dalam e-filing tersebut ada EBE, iaitu untuk individu pemasukan tiada punca pendapatan perniagaan, iaitu ada hanyalah pendapatan penggajian sahaja, dan EB iaitu individu yang ada pendapatan perniagaan dan penggajian sekali lah. Okey, selain melaporkan pendapatan anda bagi tujuan cukai, jangan lupa juga untuk menuntut pelepasan-pelepasan yang dibenarkan yang saya telah maklumkan tadilah. Dan pastikan lapor pendapatan anda dan simpan rekod perbelanjaan yang telah dituntut bahagian pelepasan cukai tadi. Okey, baik, dan sebelum kita nak sampai ke kolom pelepasan tu kan, sebenarnya dia ada beberapa perkara juga yang kita kena tengok Cik Firdaus, mula nama apa semua. Ini yang penting. Bila nak isi pelepasan, dia ada kat bawah tu, pelepasan tu nak dibagi macam mana?
Kita boleh pilih. Pastikan nombor akaun anda tepat dan betul. Sebab nanti kan, kenapa dah 6 tahun tak dapat pelepasan, nombor akaun salah, dik. Contoh. Suka tak Cik Firdaus? Okay. Lepas tu, dia ada juga tanya, macam ni saya nak pilih ni, cukai berasingan ke, bersama pasangan ke, itu macam mana? Macam mana tu? Kan ada kita boleh buat pilihan cukai tu, nak berasingan ataupun nak pilih apa? Yang tu. Untuk yang itu, sepatutnya kalau suami dan isteri bekerja, maknanya kita kena pilih berasingan lah. Maknanya lain-lain lain-lain cukai lah. Dan kalau suami ataupun isteri tidak bekerja, ambil salah satu tu lah. Okey. Itu sebenarnya. Mari kita tengok, saya nak teruskan. Tiba-tiba buat sama-sama. Okey. Baik, jadi kita kena pilih yang betul lah supayanya dia sebenarnya lagi bagus buat berasingan kan, dan jangan risau untuk anak-anak. Contohnya dia punya pembahagian tu kan, ada anak bawah 18 tahun, anak atas 18 tahun, semua tu dia ada pembahagian. Jadi berbincanglah bersama dengan pasangan anda. Baik. MyTax merupakan kemudahan di hujung jari untuk menghantar borang nyata. Apa fungsi-fungsi lain MyTax, Cik Firdaus? Okey, untuk MyTax ni merupakan satu gateway kepada perkhidmatan dalam talian yang disediakan oleh hasil dalam bentuk paparan dashboard yang lebih moden. Ini bermakna banyak lagi fungsi yang dijalankan oleh MyTax selain menghantar borang nyata ni tadilah, seperti profil diri, maklumat lengkap, pembayar cukai, nombor cukai, maklumat bank, nombor telefon, kita boleh tengok dekat situ lah, di MyTax lah. Dan di dashboard utama juga kita boleh tengok ada jumlah sumbangan cukai bagi 3 tahun taksiran yang terkini, dan dalam tu juga ada maklumat sekatan perjalanan pembayar cukai lah. Dan yang ketiganya ada memaparkan proses bayaran balik, berapa amount bayaran balik kita. Dekat dalam tu dia ada appear lah dekat dalam tu. Dan ada menu PCB dekat situ untuk rekod potongan cukai bulanan yang rekod potongan cukai bulanan bagi 2 tahun taksiran. Dan yang ini SPC ni, surat penyelesaian cukai lah, untuk memaparkan proses surat penyelesaian cukai bagi pembayar cukai yang berhenti ataupun bersara. Dan yang terakhir ni adalah ledger lah. Ledger ni lah yang memaparkan ledger cukai ledger cukai lah. Ada bayaran balik ke ataupun ada tunggakan ke, dekat situlah kita boleh tengok. Dan MyTax juga menghubungkan pembayar cukai kepada perkhidmatan online hasil yang lain, seperti BYR hasil ni adalah bayar hasil lah, ePCB, kalkulator PCB dan banyak lagi di dalam tu. Dan secara ringkasnya, MyTax merupakan informasi di hujung jari anda. Okey. Baik, kita ada soalan dari pendengar kita, Cik Firdaus. Bayaran alimoni, adakah setiap tahun selagi belum berkahwin baru lepas bercerai boleh claim atau sekali sahaja? Setiap tahun boleh. Setiap tahun dia punya had adalah RM4,000 kan? Ya, betul. Okey. Baik, setiap tahun boleh tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Baik, ada banyak pelepasan-pelepasan yang anda boleh tengok. Hantar anak pergi taska pun boleh, menyusu untuk membantu ibu bawah 2 tahun untuk menyusu pun ada pelepasan. Apa lagi ada, Cik Firdaus? Untuk pelepasan pun kita kena bagi tahu supaya mereka rasa teruja. Taman asuhan kanak-kanak, yuran taman asuhan kanak-kanak. Lepas tu tadi ada pelepasan anak kan, bawah 18 tahun. Insurans. Insurans nyawa. Lepas tu dekat yang nyawa ni, yang dekat sambung belajar tu kan, dia ada satu lagi, kalau kita ambil kursus-kursus profesional pun boleh claim kan? Betul. Itu adalah terhad kepada RM1,000 lah. Jadi boleh tuan-tuan dan puan-puan sekiranya ada ke kursus-kursus mana-mana yang profesional Yang bagus juga dia ada yang untuk sukan tu, even kalau kita daftar pergi gym ke semua boleh Betul. Wow, hebat. Alright. Baik. Dan musim e-filing ni suka jugalah kita nak telefon hasil. Jadi kalau ada sebarang kemusykilan dan sebagainya, macam mana nak hubungi tu, Cik Firdaus? Okey. Memang betul lah, hasil menerima jumlah panggilan yang agak tinggi setiap hari, yang menyebabkan talian kami sentiasa sibuk dan sukar untuk ditembusilah.
Dan walau bagaimanapun, hasil mempunyai beberapa saluran lain untuk dihubungi seperti hasil chat, iaitu fungsi live chat yang membolehkan komunikasi antara pembayar cukai dan pegawai hasil airline secara waktu sebenar. Pembayar cukai boleh memaknai dokumen berkaitan dan boleh diakses menerusi MyText. Dan hasil chat ini tersedia pada waktu operasi pejabat sahajalah. Dan yang keduanya iaitu melalui laman media sosial iaitu Facebook, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, and then Twitter @LHDNM Official dan Instagram @LHDNM, iaitu boleh follow lah media sosial rasmi hasil untuk maklumat cukai terkini, dan anda boleh DM ataupun PM kami jika mempunyai masalah cukai. Dan yang ketiganya melalui borang maklum balas iaitu di website www.hasil.gov.my, tekan hubungi kami, tekan maklum balas dan tekan lagi maklum balas pelanggan sekiranya anda mempunyai pertanyaan, cadangan, penghargaan ataupun ada aduan. Okey. Nur Hidayah Yahya dia tanya, kenapa allowance ibu bapa dah tiada tuan? Oh, yang itu saya tak boleh nak saya tak boleh nak rungkaikan lah berkenaan itu. Memang tapi dah ditambah baik dengan pelepasan pelepasan RM8,000 tadi. Perbelanjaan perubatan keperluan khas dan penjagaan ibu bapa yang sebelum ni RM6,000 dah tambah kepada RM2,000 lah, RM8,000 lah sekarang. Okey. Baik, dan juga nak saranan lah kepada mereka yang kali pertama nak menggunakan aplikasi e-filing tahun ini untuk laporkan pendapatan mereka. Bagi nasihat sikit tuan. Okey, pastikan anda tahu. First sekali, pastikan anda tahu jenis borang yang perlu anda gunakan, iaitu tadi saya cakap EBE, iaitu untuk individu pemastalkin tiada punca pendapatan perniagaan, iaitu macam contohnya macam saya lah, ada pendapatan penggajian sahaja. Dan untuk EB, iaitu untuk individu pemastalkin ada punca pendapatan perniagaan, iaitu ada pendapatan perniagaan dan penggajian lah. Jika anda menerima gaji, pastikan kesahihan jumlah gaji anda sebelum membuat e-filing. Majikan akan mengeluarkan borang EA, borang EA form bagi pekerja agensi swasta atau EC bagi pekerja agensi kerajaan lah. Borang EE ataupun EC ini sangat penting sebagai rujukan kepada individu bekerja semasa membuat e-filing. Jika anda peniaga B, pastikan penyata akaun untung rugi dan kunci kira-kira tersedia lebih awal sebelum masuk ke e-filing. Pastikan anda buat semakan melalui mana-mana akaunten terlebih dahulu sebelum akses masuk ke laman e-filing hasil. Bagi mereka yang pertama kali ingin menggunakan e-filing, mohon nombor PIN menggunakan cara yang saya telah maklumkan tadilah. Dan pastikan juga tahun taksiran dipilih dengan betul. Bagi melaporkan pendapatan diterima pada tahun lepas, kena pilih tahun taksiran 2021 untuk menghantar borang nyata tersebut. Okey, baik, kita ada seminit Cik Firdaus, seminit saja. Pesanan dan nasihat kepada pembayar cukai khususnya berkaitan dengan skema. Berani dia tipu kita? Oh, okey. Yang pertamanya saya nak pesanan yang pertama adalah untuk lapor pendapatan lah. Sebaik sahaja anda mempunyai nombor rujukan cukai, anda bertanggungjawab untuk melapor pendapatan kepada hasil setiap tahun. Tidak kira pendapatan anda dikenakan cukai ataupun tidak. Hantar borang nyata untuk tahun 2021 menggunakan e-filing dalam tempoh ditetapkan, iaitu macam saya cakap tadi, untuk pendapatan penggajian iaitu borang DE mulai 1 Mac sehingga 30 April dan individu pendapatan perniagaan borang B sehingga 30 Jun 2022. Pendapatan bercukai anda dapat dikurangkan dengan pelepasan tadi. Jadi, jom e-filing. Okay, senaraikan semua pelepasan cukai yang layak dituntut semasa penghantaran borang nyata cukai pendapatan jadilah. Dan yang kedua, dari segi dokumen, kena simpan resit ataupun rekod perbelanjaan bagi tujuan pelepasan cukai dalam tempoh 7 tahun. Dalam tempoh 7 tahun lah untuk kalau ada apa-apa
audit ke apa ke, yang ini kena simpanlah dokumen ni dalam tempoh 7 tahun. Dan yang ketiganya skema lah. Kita kena berhati-hati dengan skema, dapatkan pengesahan dengan hasil terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi apabila menerima panggilan yang meminta anda untuk membuat bayaran cukai. Dan untuk skema ni macam saya cakap dah, maknanya kena call kami dulu. Kalau tiba-tiba dapat call daripada staf lembaga hasil dalam negeri, pakai pula nombor handphone, kena call dulu untuk pengesahan kami lah. Dan untuk hubungi kami, boleh hubungi Hasil Care Line di 03-8911-1000 atau menggunakan hasil chat, atau ikuti laman sosial hasil iaitu Facebook, Instagram ataupun Twitter, ataupun layari portal rasmi kami hasil www.hasil.gov.my. Dan saya nak buat sedikit promosi sikit, boleh tak? Ya, silakan. 30 saat dari sekarang. Okey, Cawangan Bangi ada menyediakan perkhidmatan drive-thru, nombor PIN e-filing dan reset kata lorang e-filing yang telah dibuka pada 1 Mac yang lalu. Okey. Cukai yang berada di kawasan berdekatan Cawangan Bangi dijemput hadir untuk mendapatkan nombor PIN e-filing dan reset kata laluan secara drive-thru dan tidak perlu untuk ke kaunter kami lah. Dan saya rasa saya boleh akhirkan kata saya ke? Boleh. Okey. Akhir sekali saya nak berterima kasih kerana bersama-sama membangunkan negara kita. Kerana kita adalah widang negara. Betul ke tu? Ya, betul. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Firdaus. Tapi secara ringkas 3 saat. Bila kita dah isi, berapa lama kita akan dapat pemulangan bayaran balik tu? Okey, secara piagamnya adalah 14 hari waktu bekerja lah. 14 hari waktu bekerja. Sempatlah duit saya tu. Apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus Jamaluddin, Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Cawangan Bangi, bersama dengan kita untuk klinik cukai di Bernama Radio. Terima kasih Cik Firdaus. Okay, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil